إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما فيجب تعلمه وتعليمه ممن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Selalu dah kita bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang tu ada tak bercadang untuk bahas. Cumanya bercadang untuk bahas Bismillah daripada sudut fiqh. Sedikit sebanyak lah. Uji lah kau dah kan. Ar-Rahman apa dia man? Yang maha pemurah. Pemurah. Terjemah kalau maksud dia apa? Maksudnya Allah memberi semua kepada Semua. Bahasa Arab apa? Al-Lufa. Hah? Al-Lufa. Al-Lufa tu? Lupa. Oh lupa. Bahasa apa ya? Betul. Ha? Al-Mu'aymu. Al-Mun'im bi jalal ni'am. Ar-Rahim. Wait, Ar-Rahim apa? Yalah, tu bahasa Arab apa? Al-Mun'im bi daqaiq ni'am. Baik, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berkaitan Bismillah tu daripada sudut fiqh, berkaitan dengannya 5 perkara. Iaitu 5 hukum, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hukum, Mak? 5 hukum pada baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya jadi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya jadi wajib. Bila jadi wajib? Sembahyang. Ketika dalam sembahyang. Iaitulah kerana Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Fatihah. Dan satu ayat daripada ayat Fatihah. InsyaAllah. Jadi hukum baca Fatihah ada kalanya wajib. Seperti dalam sembahyang. Kerana apa? Kerana dalam sembahyang wajib baca Fatihah. Ketika sembahyang apa Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Rawahul Bukhari dia, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang tak baca umul kitab. InsyaAllah. Jadi wajib baca Fatihah tak? Wajib. Lepas tu ayat tu satu ayat daripada ayat Fatihah. InsyaAllah. Di sisi apa? Al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dia tak baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat daripada Fatihah. Bila ayat bukan ayat daripada Fatihah, maka di sini mereka makruh dalam sembahyang baca Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Lepas tu 7 ayat dia kata macam mana? Wa siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Dan banyak Maliki dia bukan pakai masah ni, masah kita, dia pakai masah Warash. Dia baca Warash. Wadduha wal laili idza saja. Baik lah. InsyaAllah. Jadi ayatun Bismillah tu ayat di sisi apa? Al-Imam Syafi'i. Ada di sisi Imam Malik alaihi rahmatullah bukan ayat Fatihah. Bila bukan ayat Fatihah tak wajib baca, bahkan makruh dalam mazhab mereka. Tapi ada satu cerita bahawasanya Al-Imam Al-Baji. Al-Imam Al-Baji ni seorang ulama Maliki. Dia mazhab Maliki, tapi dia baca bismillah. Allahu akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai habis. Orang pun tegak dia. Weh, hang baca apa Bismillahirrahmanirrahim? Faham tak? Kan makruh dalam mazhab kita. Dia kata memang makruh, tapi supaya sah sembahyangku di atas mazhab Imam Syafi'i. Supaya sah sembahyangku di atas apa? Maliki dan juga Syafi'i. Al-khuruj min al-khilafi mustahab. Keluar dari khilaf tu mustahab. InsyaAllah. Baik. Wajib ketika baca bismillah, ketika baca Fatihah daripada sembahyang.
Lagi sunat bila? Ketika melakukan perkara-perkara yang ada nilai di sisi syarak. Yang ni yang dimaksud oleh Nabi SAW, kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa aqta'. Dhibal ay halin yutammu bihi syar'an. Ketika melakukan perkara nilai ada di sisi syarak. Tapi sunat ni ada dua. Sunat ada sunat apa? Sunat ain dengan sunat kifayah. Fardu ada apa? Fardu ain dengan fardu kifayah, betul tak? Fardu ain apa dia? Yang ni wajib di atas tiap-tiap orang. Fardu kifayah apa? Wajib di atas seorang. Wajib di atas salah seorang daripada kumpulan tersebut ataupun kampung tersebut. Fardul kifayati muhimmun yuqsadu wa nadharun an fa'ilin yujarradu. Seorang saja cukup. InsyaAllah tak kira siapa pun yang buat. Sama juga sunat ain dengan sunat kifayah. Sunat ain dengan sunat Kifayah. sunat ain wajib, bukan sunat ain. Sunat ain ni tuntutan di atas tiap-tiap orang. InsyaAllah seperti berwuduk. Sunat ain seperti berwuduk. Jadi dalam berwuduk sunat setiap orang. Dalam kolah tu kan ramai-ramai berwuduk. Setiap orang baca bismillah untuk diri sendiri. InsyaAllah dipanggil apa? Sunnatu ain. Tuntutan atas tiap-tiap orang. Sunat ain. Ada lagi yang sunat kifayah. Sunat kifayah tu apa? Tuntutan atas satu daripada semua. Dan kalau seorang buat, dah dikira gugur tuntutan sunat. Dia panggil tolak ghairu jazim. InsyaAllah. Contohnya apa? Sunat kifayah. Makan nasi. Makan nasi. Makan nasi sunat kifayah lah. Baca doa. Satu dah cukup lah. Hantar makan dan tak makan lah. Tak baca bismillah lah. Faham tak? Dalam Zubat ada, wa minhum masnunun ala kifayati kal bad'i bis salami min jama'ati. Contoh kalau ada orang mari kat sini, dia bagi salam. Bila dia bagi salam, maka seorang je wajib jawab. Betul tak? Fardu kifayah. Tapi kalau dia mari, apa hukum salah seorang bagi salam pada dia? Kalau dia mari, dia bagi salam, seorang wajib jawab. Fardu kifayah. Kalau dia mari, kita nak bagi salam, seorang sudah memadai. Dia bagi sunat kifayah. InsyaAllah. Sunat kifayah ni apa? Tuntutan bila dibuat oleh seorang sudah memadai. Bagi salam. Bagi salam daripada jemaah. Wa minhum masnunun ala kifayati kal bad'i bisalam. Tu contoh sunat kifayah. Tapi sekarang ni kita nak bahas bismillah, betul tak? Seorang buat sudah memadai yang lain. Apa contohnya? Seperti makan. Kita makan mamai ni, talam. Seorang sudah memadai. InsyaAllah. Satu talam. Anak kalau ada 5 talam, 5 bismillah. Faham tak? Bukan seorang duduk sana, seorang duduk sini, kira satu keluri, seorang baca bismillah, dah, dah. Satu talam. InsyaAllah. Dipanggil apa? Baca bismillah sunat kifayah. Daripada jemaah. Jemaah makan, sunat kifayah baca bismillah. Seorang baca sudah madai. Sunat wa'ain. Tuntutan atas jemaah. Seorang buat sudah madai. Apa dia kata? Fa in yakum ba'dun bihi lam ya'thamu idh huwa ijmalan likullin yalzamu. Seorang buat sudah madai. Itu untuk fardu kifayah. Sunat kifayah pun serupa lah. Cuma kalau pakat-pakat tak buat belakang, tak dapat apa-apa pun. Tak dapat dosa. Sebab dia sunat kifayah. InsyaAllah. Baik, contoh sunat kifayah dia untuk bismillah. Makan. Tapi syarat makan tu, kalau contoh talam tu makan 4 orang. Tak? Seorang baca, sudah madai, 3-3 tak payah baca dah. Tiba-tiba tengah makan, ada orang mari turun. Tak? Tengah-tengah makan, orang yang kelima datang. Hak tu sunat ain dia baca. Sunat ain. 4 orang makan, seorang baca sudah madai. Tengah makan, ada orang baru mari. Sunat apa? Sunat ain atas dia. Maksudnya apa? Kerana dia tak ada orang hadir waktu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah ni, Nabi SAW makan. Kemudian Nabi makan, Nabi berhenti, orang baru masuk. Dan dia tak baca bismillah. Makanan tadi yang asalnya cukup, hilang keberkatan. Inilah Syama'il sebut. Syama'il Imam Tirmizi. Hadis ni. InsyaAllah. Baik, lagi contohnya bagi. Kalau dalam kitab Syekh Ba'abad alaihi rahmatullah, dalam Mishkatul Tanwir, dia buat contoh juga mengikut pendapat Imam Ramli, iaitulah jima'. Jima' nak baca bismillah pun sunat kifayah. Seorang je baca. Imam lelaki, imam perempuan. Anak tak ada lagi. Anak baca kan? Imam lelaki, imam perempuan. Habis. Tak kata cepat lah ni. Dia kata habis tak tahan. Tak ada bismillah.
bini tolong baca. InsyaAllah. Tapi sebelum daripada apa? Sebelum dia masuk. Tu. Faham. Sebelum dia masuk. Kalau dah masuk, makruh berzikir ya. Hidup meratib pula. Tak? Bila dah meratib, makruh. Makruh nak meratib berzikir ketika melakukan apa? Melakukan apa? Persetubuhan. Bahkan makruh bercakap-cakap. Tak? Ada orang jenis apa minat bercakap. Cakap tak berhenti. Itu makruh. Nak bercakap. Tak? Kita tak boleh orang tak bercakap. Kena bercakap kau. Ala kuliah. Buat kena tak? Setengah orang tu. Nak marah pun tak boleh. Dia kata kalau tak bercakap tak ring. Tak naik. Tak? Dia kata suruh bercakap. Bercakap tu. Tapi memang sunat. Sunat bila bercakap. Sebelum. Tak jimak je kan bercakap. Tak? Jimak. Kena okey dah. Dia lagi. Ada orang itu. Sebelum daripada jimak tu, sunat bercakap. Sembang dulu, pegang dulu, situ-situ dulu. Ngajilah buat jimak. Kau jimak kan. Makruh dah main-main bartah lagi tak ada sebut. Bartah ni mengejut. Tak? Mari-mari buka seluar tu. Jalan pergi. Itu makruh. Tak? Anak jadi bodoh ya, nak babak. Tu anak jadi kalut dalam muka. Kalut ke apa? Cimak pop kalut nak buat dia. Tak ada kesabaran. InsyaAllah mat. Kemudian boleh jadi harus. Bila boleh jadi harus? Ketika melakukan perkara yang harus yang tiada nilai. Kerja. Kerja. Tak. Apa ketika Allah Masya Selamat bila kata bismillah jadi harus? Dia panggil bahasa Arab bang. Mubahat la syarafa fiha. Kerana kalimatan makan ila makan. Iaitulah ketika melakukan perkara yang harus yang tak ada kemuliaan. Harus tak ada kemuliaan. Bukan harus saja. Harus apa dia? Yang tiada kemuliaan. Apa dia maksudnya? Bahasa Melayu kita panggil tak ada kerja. Seperti kita Arab bahawa contoh ambil pen daripada sini ke sini. Dia pun nak ubah tak? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Kenapa tak disunatkan baca bismillah? Saunan lil ismil a'zam. Kerana menjaga kehormatan nama Allah Ta'ala. Maka tak disunatkan. InsyaAllah. Tak disunatkan baca bismillah pada perkara yang harus. Kata makan. Makan bukan benda harus tak? Tak, makan benda harus tapi ada kemuliaan. Mana yang kata harus ni? Benda yang harus yang tak ada kemuliaan. Tak ada kerja. Tak ada faedah. Tak ada function. InsyaAllah. Boleh? Sokok bagi amalan siap. Nak baca alam nasyarah. Apa cerah nak. Sokok tengoklah dia makruh ke haram. Kau ada call kata harus. Sunat siap. Wajib. Bila pula makruh? Bila makruh, bila haram? Sokok. Bagi selalu tak puas hati ke? Makruh bila? Syabit. Kena boleh. Makruh bila? Makruh tu bila mana melakukan perkara yang makruh li zatihi. Untuk masalah ni kita ada istilah namanya li zatihi. Kemudian li arid. Li zatihi ni apa? Makruh kerana diri dia. Makruh kerana apa? Diri dia. Jadi bila bismillah tu jadi makruh kita baca, bila mana kita nak buat perkara yang makruh li zatihi. Benda yang makruh li zatihi. Kalau macam ni buat contoh apa? Seperti nak tengok seorang kepada kemaluan. Makruh li zatihi seperti apa? Contoh makruh li zatihi. Ketika melakukan perkara makruh li zatihi. Li zatihi ni maksudnya apa? Makruh kerana diri dia tu. Maksudnya memang asal dia tu makruh. Contohnya apa? Tengok kemaluan. Makruh lah. Tengok kemaluan ni makruh bila? Tidak ada hajat. Tengok apa? Najis. Tidak ada hajat. Kalau ada hajat tak? Kalau ada hajat, hukumnya harus. Jadi jangan buat hujah lepas ni tak basuh di tandas. Pasal makruh. Ana curah tu ana tubik selalu. Tak? Makruh. Untuk tengok ada tak? Itu namanya haram.
Haram jadah. Dalam kitab Tanbih Ghafilin sebut, kitab Jawi sebut, perangai kaum Nabi Lut. Tak jenis tinggal tak basuh. Beringat tu. Ada lagi kaum. Perangai kaum. Kaum. Hak yang beriman tu bagus dah. Hak tak beriman tu. InsyaAllah. Jadi makruh li zati tengok kemaluan. Nak selok kemaluan tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah orang saja. Ataupun nak tengok, tak payah tengok. Tengok kemaluan sama ada kemaluan diri ataupun kemaluan isteri. Kemaluan orang haram. Haram. Sebab gitu. Kemaluan diri kita ataupun kemaluan isteri. Ada riwayat mengatakan bahawasanya kalau tengok kemaluan kemaluan isteri, maka akan buta. Tapi ulama khilaf. Ada yang kata buta mata hati, ada yang kata buta tu adalah hadis yang telah dinasahkan, telah di bawah hukum. Ala kulli hal tak sampai haram, makruh. Tengok kemaluan tu, tak ada kerja. Tengok pula. Dalam kitab fiqh tu Syekh Abu Jarimi sebut, Nadhar ila batinil faraj asyaddu karaha. Selok pula, buka pula dalam. Tengok pula. Tak? 360. Hak tu kuih lagi makruh. Asyaddu karaha. Faham tu? Buka pula, selok pula tengok itu. Hak tu lebih-lebih makruh. InsyaAllah, Mat. InsyaAllah. Cuma ada riwayat mengatakan nanti buta. Siapa yang tengok kepada kemaluan isteri akan buta. Semuanya ada ulama kata itu adalah riwayat yang telah dinasah, telah dibuang, diganti dengan hukum baru. Ada yang kata buta mata hati. Ada yang kata buta tu yang di akhir hayat. Ini aqwal katsirah. Al-ahsan tajannub. Ada apa? Lebih baik tinggalkan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kalau nak jimak, dia akan tutup muka. Dia kata kalau kau kerana bukan nak anak, aku takkan jimak. Ni kibar lah, faham tak? Orang yang tak perlu kepada syahwat ni. Cuba dia nak anak. Sebab takatharu. Nabi SAW fa inni mubahin bikumul umam. Hendaklah kamu banyakkan zuriat kamu kerana aku bangga dengan banyaknya zuriat. Baik, jadi kalau nak tengok kemaluan, hukumnya makruh di zatihi. InsyaAllah. Tidak selok. Misal lain, benda-benda makruh, cabut uban. La tantifu syai' fa innahu nurun yawmal qiyamah. Makruh. Cabut uban. Taib. Makruh li'arid ni apa? Asalnya tak makruh. Tapi kerana ada perkara lain, jadi makruh. Li'arid mana benda yang baru datang. Mana asalnya bukan makruh, tetapi dia atas dasar lain, atas sebab yang lain jadi makruh. Contohnya apa? Makan bawang. Makan bawang ni asal dia harus. Macam makan apa? Ikutlah kita makan apa pun. Tapi disebabkan kita makan tersebut, kemudian kita nak datang ke tempat-tempat istimewa, haul ke, masjid ke, tempat mengaji ke, maka hukumnya makruh. Makan bawang ni sunat. Bawang sunat tak baca bismillah? Sunat. Jawapannya tetap sunat. Sebab tu nak sebut tadi, bila baca bismillah makruh? Bismillah bacaannya makruh apabila kita nak melakukan makruh li zatihi. Makruh apa? Li zatihi, bagi zatnya. Adapun makruh li arid, maka tetap disunat baca bismillah. Kalau makruh li arid, makan bawang sunat dah baca bismillah? Sunat. Tetap sunat. Sebab apa? Sebab asalnya tu bukan makruh, tapi ada perkara lain jadi makruh. InsyaAllah. Sama lah, sokok. Sama betul tak? Sama tak? Apa itu baiknya nanti? Asalnya tidak makruh. Kemudian ada sebab lain jadi makruh. Tapi disebabkan benda lain, dia jadi makruh. InsyaAllah. Baik, bila pula baca bismillah jadi haram? Ketika melakukan perkara haram li zatihi. Apa dia haram li zatihi? Wala'iyadzubillah. Seperti az-zina. Sebelum nak zina baca bismillah. Syekh buat apa Syekh? Hantar tu memang setan dah. Faham tak? Dia kata nak jimak kena sunat baca bismillah. Tengok setan mari jeri. Hang tu setan dah. Faham tak? Haram. Jadi kalau orang tak, dia nak apa? Contoh minum arak, minum ketum. Sebelum minum arak baca bismillah. Minum arak, lepas tu belah alhamdulillah 3 kali haram. InsyaAllah dalam masa yang sama. Jadi ada pun haram dia arid, sunat dah baca bismillah. Haram dia asalnya tak haram, tapi sebab benda lain jadi haram. Contohnya wuduk dengan air yang dicuri.
mengaji pakai pen balas hak orang punya ke, kitab balas hak orang punya ke, kitab dobit tak punya, baca kitab orang. Tak? Tapi kitab bawa kitab tak minta izin. Wuduk dengan curi tu, air curi. Tak? Kita baca kitab kat orang. Kitab tu kita ambil orang, kitab dobit, tak minta izin. Kita balas betul lah. Kita nak mengajar tu baca bismillah tak? Baca bismillah. Walaupun haram. Boleh faham tak? InsyaAllah. Jadi bila makruh, bila makruh baca bismillah, makruh li zati. Bila haram baca bismillah, bila haram li zati. Adapun arid ni apa? Kedatangan. Kedatangan tu tetap hukumnya sunat. Maaf. Haram saja. Boleh? Punya dia tak sunat baca bismillah. Tak boleh? Baik ulang itu. Hukumnya? Tak sunat baca bismillah. Ayo. Tak sunat. Kalau tilik pada asal. Jadi ada ni. Mana? Ambil wuduk dengan air curi. Memang haram. Cuma baca bismillah tu. Sunat tak? Tak sunat. Tetap sunat. Baik. Sah. Ha? Sah ni. Sah. Sebab dia panggil apa? Nahyul amrul kharij. Tapi tak boleh pahala. Pahala tak boleh. Qala al-imam rahmatullahi alaih, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puji apa bagi? Mat. Puji bagi Allah. Ada. Puji dah ada 4. Abdul Qadir. Puji Allah bagi Allah. Siapa dia? Alhamdulillah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Puji Allah bagi makhluk. Apa dia? Ni'mal abd, innahu awwab. Puji hamba kepada Allah. Apa dia? Alhamdulillah kita sebut. Puji hamba bagi hamba. Mat segak. Banyak kewe. Contohnya. Puji apa? Hamba bagi hamba. InsyaAllah. Tu reti belakang dah. Cumanya kalau daripada sudut Alhamdulillah bahasa fiqh. Apa bahasa fiqh ya? Hukum membaca Alhamdulillah. Bila jadi wajib? Jawabnya para ulama sebut hukum bismillah ada apa? Tadi sebut 5. ada 5. Adapun hukum alhamdulillah ada 4. Alhamdulillah. Hukum membaca Alhamdulillah hanya ada 4. Sekejap nak cerita sebab apa, satu lagi tak ada. Pertama, wajib. Bila dia wajib? Ketika membaca khutbah. Dia banyak ketika membaca khutbah. Dia baca Alhamdulillah. Kalau tak baca Alhamdulillah, tidak sah khutbah. Khutbah apa? Khutbah Jumaat. InsyaAllah. Baik, kalau kata dia berkhutbah, dia baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sah tak khutbah dia? Sah. 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 Sebab? Sebab ada alhamdulillah. Sah tak? Tak sampai. Tak sah lagi. Jadi tu ni syarat. Ada cukup lagi. Maksudnya sama habis syarat. Lagi? Sah ke tak? Kalau habis syarat dah tapi dia mula bismillah. Sah. Jawapannya sah. Cuma dia bid'ah. Sebab Nabi SAW tak mula khutbah dengan bismillah. Wahabi. Mana ada orang start dengan bismillah dengan khutbah. Tak kira lah hang Wahabi ke, hang Wasabi ke, tak ada orang lagi start khutbah dengan baca bismillah. Jangan dia buat semangat pula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang semangat lagi apa? Semangat berkhutbah tu tak mau duduk antara dua khutbah. Semangat. Semangat kan tu. Tak? Sambung selalu. Tamu selalu. Tak? Dia tak sah Syekh. Baik, insyaAllah. Bila jadi wajib? Ketika membaca khutbah. Lagi. Bilakah menjadi hukum yang sunat? Setelah daripada melakukan perkara-perkara. Apa-apa perkara? Setelah melakukan apa? Apa-apa perkara.
sama ada sunat ataupun harus. Yang Selepas melakukan apa-apa perkara sama ada sunat makruh. atau sunat, sama ada sunat ataupun harus. Harus. InsyaAllah. Lepas apa? Lepas balik mengajar ke, lepas habis kelas ke, alhamdulillah rabbil alamin. Hatta bila masuk syurga, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk syurga apa? Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, bila pula jadi makruh? Ketika bila jadi makruh? Sebab perkara makruh. Ketika melakukan perkara yang makruh li zatihi. Ketika melakukan apa? Selepas dah. Selepas melakukan perkara apa? Makruh li zatihi. Contoh pun tak ada dah. Tak? Mana aku? Tengok kebaluan tak? Tengok. Oh, besar ke dah? Alhamdulillah. Tak? Kau berat lagi. Faham tak? Bila jadi haram? Lakukan haram di zati. Adapun arid, ingat tetap hukumnya sunat. InsyaAllah. Baik, apa hukum yang tak ada? Harus. Kenapa tak ada harus? Sebab dia tak sunat. Sebab Sebab sunat. termasuk Sudah sebab sunat ni. tadi sunat sebut apa? Lepas melakukan apa-apa perkara yang perkara, sama ada perkara itu sunat ataupun perkara itu harus. Perkara tu yang harus. Tapi ketika kita lepas kita melakukan perkara yang harus tu, sunat dah baca alhamdulillah. Sunat. Jadi ada hukum membaca alhamdulillah tu sunat. Ada. Mana? Ketika umur pen. Macam mana? Umur pen, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tetap sunat. Sebab lepas kita melakukan apa-apa perbuatan. Berapa umur pen tadi? Walaupun berapa. Sebab dia tengok balik. Bila kita sunat baca alhamdulillah, selepas melakukan perkara apa dia? Sunat. Sunat ataupun harus. Jadi lepas kita buat benda harus, kita sebut alhamdulillah, hukumnya sunat tak? Sunat. Sunat. Jadi ada waktu dan keadaan baca alhamdulillah tu hukumnya harus. Tak ada. Tak ada. Sebab ni kaedah dah Hasyim Baju sebut. Maka as-sunnat la taqtadih al-ibah. Sebab baca alhamdulillah ni iktibar asal hukumnya sunat. Sebab semua keadaan sunat baca alhamdulillah. Dan kaedah sebut kalau asalnya benda tu sunat, maka tiada hukum harus. InsyaAllah. Maka as-sunnat la taqtadih al-ibah. Kemudian kata muallif, Berapa umur pen tadi? Ya, tetap sunat. Sebab apa? Sebab iaitu perbuatan. Bismillah tak melanggar. Sebab bismillah tu belum melakukan perbuatan lagi. Beza dengan alhamdulillah. Yang mana setelah daripada melakukan perbuatan, dan itu daripada perbuatan-perbuatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Kan dia kata la tataharrak dzarratun min makan ila makan illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah dari satu tempat ke satu tempat illa biiznillah. Melainkan dengan izin Allah Taala. Dia sebut kan, la tataharrak dzarratun min makan ila makan illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah kecil lah daripada satu tempat ke satu tempat lain illa biiznillah. Melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Rabbil alamin. Tuhan sekalian alam. Alam situ muraknya apa? Ai masih wallah. Perkara yang selain daripada Allah Taala. Kita bahas dalam insyaallah kan. Rabbil alamin. Ai masih wallah, selain daripada Allah Taala. Cuma ada khilaf. Adakah alamin tu kena pada asnaful uqala ataupun tidak kena pada asnaful uqala? Khilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ni laju-laju ah. Sebab ni dah ulang banyak kali dah. Wa asyhadu, dan naik saksi, alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, tunggalnya Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Sekutu pada apa? Zat, sifat wal af'al. Ternafi apa kam? 5 kam. Kam apa? Kam muttasil, kam munfasil pada zat, kam muttasil, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada fi'il. Dan setelah ditambah kam tasil pada apa? Pada fi'il. InsyaAllah. Ternafi 5 kam ataupun 6 kam. Ataupun 7 7 tak. kita apa? Dua tambah hati. Tambah yang dia tambah hak isbat. Hak isbat. Tak, kita nak sebut ternafi. Ternafi 5 ataupun 6 kam. Isbat 1 kam yang antara tambah tu lah. Berbilang-bilang perbuatan.
InsyaAllah. La syarikalah, tidak ada sekutunya bagi Allah Ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan naik saksi anna Muhammadan, baginda Nabi SAW, abduhu wa rasuluh. Dimulakan abd, kerana apa? Kerana maqam ubudiyah lebih afdal, lebih tinggi kan. Sebab abduhu wa rasuluh, fa awha ila abdihi ma awha. Subhanalladzi asra bi abdihi. InsyaAllah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa hukum mendatangkan dengan dua syahadah? Bukmai dua syahadah. Dalam kitab, dalam perkara-perkara, hukumnya sunat. Mendatangkan dengan dua syahadah, hukumnya ialah sunat. Wajib dari mayang. Wajib ketika dalam Semaya. sembahyang dan wajib ketika nak masuk Islam. InsyaAllah. Adapun hukum pada asalnya hukumnya sunat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu ataupun rasulullah. Hukumnya sunat. Dan Nabi SAW fima rawahu Tirmidzi, riwayat Tirmidzi, kullu khutbatin laisa fiha tashahhudun fahiya kal yadil jazma. Tiap khutbah yang tidak ada apa dia? Tasyahud. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar rasulullah, fahiya kal yadil jazma, seumpama tangannya apa? Kena penyakit kusta. Yang ni apa? Naqisun wa qalil barakah. Kurang berkat. Kalau nak ceramah ke, kalau nak mengajar ke, nak berkhutbah ke, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan rasulullah. Dan di kalangan ulama sufi, sunat ulang syahadah sebelum tidur. Dipanggil tajdidus syahadatain, ulang syahadah. Elok buat sebelum tidur. Faham tak? Bukan sebelum tidur main game. Main game sampai leno. Ataupun main TikTok sampai leno. Bangun-bangun tu TikTok tu berjalan lagi. Berjalan lagi. Faham tak? InsyaAllah. Gelak sini tu. Faham tak? Sebelum daripada tidur, baca dua kalimah syahadah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar rasulullah. Takut-takut orang bangun-bangun dalam kubur. Faham tak? Bangun-bangun kat mana? Dalam kubur. Rupanya kena cabut roh ketika mana? Ketika tidur. Ketika apa tadi? Masuk Islam. Wajib masuk Islam dan ketika dalam sembahyang. InsyaAllah. Summa tasyahudul faqri faqali biya musalla al-mumbi. Ba'daha tasyahud idza tadi kan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu, selawat oleh Allah alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat daripada tiga. Daripada Allah makna apa? Rahmat. Daripada manusia makna apa? Doa. Daripada malaikat apa dia? Istighfar. Khilaf. Boleh insyaAllah? Tak ingat dah kau? Ahmad? Tak ingat dah. Lupa habis dah. Wa ala alihi. Sebab tu kau nak bagi ingat, kena baca balik. Mengajarlah, faham tak? Tak ada orang nak kerja kita, ambil pen putih ataupun buat live. Sekarang ni bagus. Tak? Sekarang ni tak payah mengajar pen dah. Ambil phone, rakam, buat mengajar seorang-seorang. TikTok. Buatlah TikTok ke, tak mau TikTok apa dia? Rakam seorang-seorang buat kenangan. Esok-esok bila jadi alim tu, lah bodohnya aku rank ni. Tak? Siap. Boleh insyaAllah. Rupanya ada jugalah orang yang nak tengok tu. Itu kita sendirilah nak tengok tu. Faham insyaAllah. Cara nak bagi ingat. Boleh sini. Ni kalau ada dia tanya nak ngapai tak? Seminit dua. Buka phone. Habis. Baru seminit pegang kitab. Faham tak? Pegang phone, habis. Boleh insyaAllah. Nak bagi ingat balik apa? Selawat. Takkan nak ulang semua 10 kitab ulang. Sallallahu alaihi wasallam ni afdal hurai. Dekat mana? Hurai. Arba'in Jurumi, Risalah, Safinah. Bagi. Ta'lim mungkin ada kot bahas sikit. Sudahlah banyak apa nak hurai benda hak tullah. Bosan pula. Nak tak suka ulang benda-benda hak tullah ni. Betul kalau benda-benda hak tullah ni dah baca laju-laju. Kita bosan dah tahu. Ulang benda hak tullah. Apa dia? Tahap kokok tu apalah. Apa ulang sampai tahap kokok. Faham tak? Hak dah tak mau ulang dah. Faham tak? Baik ada hurai benda yang pelik saya dengar. InsyaAllah. Tahap kokok takarrara tu, hak tu kena buat di pondok. Kata baru sedih naik bukit turun bukit. Faham tak? Naik bukit turun bukit tahap kokok sampai kak. Ni insyaAllah Mat. InsyaAllah. Oh kalau nak buat tahap kokok siap apa? Faham tak? Boleh tak tahap kokok? Kau Aziz tadi kata bapak ni faham tak? Boleh buat tahap kokok. Sehari tak 3 hari satu kalimah apa? Terbahar kot kalimah ni ikut sorah sikit, ikut mantik sikit, ikut bayan sikit. Bukan tak boleh buat. Ha tak? Benda boleh jah. Ha tak?
Cuma padang risalah tu sebutir khatam 5 tahun. Tak? Tu pun tak tahu habis ke tak? Mana bisa buat dah kat orang itu. Semua yang mengaji itu cara itu nak buat semua lang. Tak ada yang kira ringkat. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wa ala alihi ahli Nabi SAW. Siapa dia ahli Nabi? Isi Imam Syafi'i Banu Muttalib dan Banu Hashim. Banu Hashim wa Banu Muttalib. Nabi SAW sebut bahawa ana wa Bani Abdul Muttalib, ana wa Banu Hashim kahatain. Kita dengan Banu Hashim macam ni, 2 jari. Nabi sebut. Rapat dengan Banu Hashim. Nabi daripada Hashim tak? Nabi daripada Hashim Kan daripada Abdul Muttalib. Daripada Hashim tak? Daripada Hashim. Ya, Imam Syafi'i daripada Banu Abdul Muttalib. Al-Hashimi dia panggil. Al-Muttalibi. Kemudian lagi kalau ahli Nabi di si ikhtiar Imam Nawawi apa dia? Ada 3 maqam. Maqamul zakah dia Banu Hashim Al-Muttalib. Maqamul madah puji apa dia? Kullu mu'min taqi. Orang beriman Nabi pula bertakwa. Maqamul doa apa dia? Kullu mu'min walau asian. Setiap orang mukmin walaupun bermaksiat kepada Allah Taala. InsyaAllah semua itu dipanggil Adun Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah. Namanya dia maka Syekh bukan diulang dah. Maqamul zikar, maqamul madah, maqamul doa. Ini nak kita kecil dah sebut. Mana? Kita kecil pun sebut, kita besar pun sebut. Balik buka dari rajak. Ada sebut tu. InsyaAllah. Wa sahbihi dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat Nabi. Banyak. Ta'rif sahabat. Apa dia? Man mata, man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-iman haddus sahabi muslimun laqar rasul wa in bila riwayatin anhu wa tul. Jumpa dengan Nabi ketika Nabi sudah hidup, lalu beriman dengan Nabi, kemudian wafat dalam keadaan beriman. InsyaAllah. Kalau tengah-tengah tu murtad, sahabat ke tak? Sahabat. Mak kata sahabat. Sahabat ke tak? Tengah-tengah tu murtad, tu masuk Islam balik. Sahabat. dia mati dalam Islam dia sabar. Rahman. Sahabat ke? Belakang. Sahabat ke tak? Tak tahu. Sebelah. Dia kata tak. Jadi tabi'in pula. Tak Islam balik. Murtad tu Islam balik. Sahabat. Sabar. Sahabat tak? Sahabat. Ya ke? Tahu dah. Berdiri ke? Tak? Sebab bahawa mata alal iman, mati atas iman. Kata Ibn Hajar dalam Nukhbah, walau takhallalat riddatun al asah. Walaupun sudah selah tu, faham tak? Dia murtad tengah-tengah. Tetap dia panggil sahabat. InsyaAllah, asalnya mati dalam keadaan Islam. Ini ikut pendapat Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Walaupun dia tengah-tengah tu murtad. Ada pun di Imam Malik dan Abu Hanifah, kalau dia murtad, nak jadi sahabat balik, disyaratkan lihat pula Nabi untuk kali yang kedua dalam keadaan beriman. Maka orang yang murtad selepas Nabi wafat confirm bukan sahabat isi Imam Malik dan juga Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i kata tak, walau takhallalat riddatun al asah. Cuma dia sahabat mujarradah anil fadail. Sahabat sekadar nama sahaja. Kelebihan tak ada. Sebab apa? Sebab lain asyraktum la yahbatanna amalukum. Tu baca ayat tu. In asyraktum la yahbatanna amalukum. Tu Nabi. Kalau kamu syirik, habis pahala. Ada orang etikad kalau masuk Islam tak, gugur tak dosa tak. Dia kata gitu, dia murtad, masuk Islam balik. Memang sungguh lah. Masuk tu macam kayaumin waladathu ummuh. Macam apa? Macam baru lahir. Sungguh baru lahir. Pahala pun habis semua. Habis yang kita beramal 20 tahun tu. Cuma tak wajib qada yang telah masuk Islam tu, wajib qada waktu murtad tu. Dan insya-Allah la yadbil. Wa sahbihi wa sallam. Salam, apa salam? Assalam makna at-tahiyyah al-maqruna bit-ta'zim. Kemudian kata muallif wa ba'du, dan setelah daripada itu. Afdalnya amma ba'du ka wa ba'du. Amma ba'du kerana satu yang warid dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iaitu yang dibuat oleh Imam Nawawi dalam Minhaj. Fahada mukhtasarun. Maka bermula ini. Ini mana? Ini kita. Fahaza ini balik mana? Kalau Hasyiah Qulubi sebut, haza ni tengok kalau musannif mengarang mukaddimah dulu. Baru kitab, haza ni balik mana?
ma hadara fi zihnil musannif. Al-hadir fi zihnil musannif. Benda yang ada dalam kepala otak musannif. Tapi kalau dia kan isi kitab dulu, barulah apa? Muqaddimah. Istisya'nu ke sya'nul mutaqaddimin. Maka dipanggil hadza, kembali kepada apa? Hadzal kitab. InsyaAllah. Dia memang balik kepada apa? Hadza. Di mana ni? Di mana? Boleh. Hadza balik mana? Imma balik pada al-hadir fi zihnil musannif. Yang ada dalam kepala otak musannif. Hak ni jikalau apa? Dikarang muqaddimah baru isi kitab. Jadi ini betul tak? Ini mana? Ini dalam ni. InsyaAllah. Dipanggil apa? Tanzil ghair al-mahsus manzilat al-mahsus. Seumpama benda tu ada. Kemudian hazar boleh balik pada al-maktub masalan atau al-kitab. Ini mana? Ini kitab. Dipanggil balik pada an-naqsh. An-naqsh itu tulisan. Maka hak ni jikalau apa? Dikarang isi dulu barulah muqaddimah. Ulama mutaqaddimin dia pegang isi dulu baru karang muqaddimah. Berbeza dengan mutaakhirin. Mutaakhirin tak. Karang apa? Muqaddimah dulu baru isi kitab. Kebanyakan yang kita zaman sekarang kita sekarang ni karang muqaddimah saja. Isi kitab tak sempat tulis. Ha. Contohnya banyak kok dalam pondok dah tu. Kitab yang tak sempat apa dihabiskan. Berhenti muqaddimah punyalah sedap. Masuk kitab tinggal. Ha tak? Letih sebab. Jadi habislah. Abah tak sempat karang. Ada juga karang. Karang dah cantik dah. Siap tulis dah. Dalam laptop masuk ayat. Habis. Ha tak? Yang lima fi barakah. Dia tak ada barakah orang ni bagi. Ha tak? Tapi sempat baca dulu. Anda sempat mengajak kitab yang anda buat tu. Nama dia Mutiara Mantik. Anda buat dalam Jawi. Sempat baca, sempat khatam. Cumanya tulisan tangan tu ada lagi kat tau. Anda buat tu. Cumanya buat dalam bentuk PDF tu tak tahu bintang mana. Kita nak buat yang kedua pula, kesempurnaan Mutiara Mantik. Ada juga yang buat siap dah, siap cetak. Cuma nak lempak pasal apa? Sebab tak mau keluar. Biarlah macam tu. Faham tak? Tak mau sebab tak keluar. Sebab apa? Banyak lagi kesalahan. Kesalahan dalam tulisan. Sebab karang kitab ni bukan macam mengajak. Kesalahan ketika mengajak ni biasa. Kesalahan ketika mengarang ni aib. Aib jiddan. Sebab ada masa untuk sibuk. Kata kalau nak mengarang ni bukan benda mudah. Yukrahu ta'lifu min muqassiri. Makruh ta'lif daripada apa? Mengarang kitab daripada orang yang banyak cuai. InsyaAllah tu nanti boleh ikut. Cetak balik tasahih sikit. Hak jurumiah pun tak tasahih banyak lagi. Berlambak kesalahan dalam jurumiah yang buat gambar kopi tu. Ha tak? Itu banyak. Untuk Tuan Aziz nanti tak tanda lagi pun kesalahan tak mana. Faham tak? Banyak kesalahan tu. Kesalahan tulisan lah. Faham tak? Kalau ilmu hadis tu dikalau mukadimah dulu. Awal ni bila ni mukadimah dulu lah. Tak tahu lah. Ni musannif. Katanya musannif. Saya nak tanya mukadimah dulu isi tu. Tanya musannif lah. Hangkang mukadimah dulu ke hangkang isi dulu. Masa dia karang dulu. Ha. Bukan tengok hadis ni. Tengok ni mana nampak mukadimah di depan, mana ada mukadimah belakang. Tanya musannif seorang mimpi dah. Lepas tu ada tak kira pula mimpi apa ni. Karut ni mimpi geng, mimpi hantu. Berapa? Sejam baik tengah petang. Tahu mana? Ni sini kat dalam ni. Dah ni. Sampai tengok. 44 minit lah. Sebab tadi masuk sak awal tak? Sama. Apa dia kata 5 minit sama kawan? Yang kata disyaratkan jumpa Nabi. Apa dia? Yang tak injang nak jumpa Nabi. Mazhab Imam Malik dan mazhab Abu Hanifah. Wa ba'du fahadha mukhtasarun. Maka bermula ini apa yang di dalam
zihinku, pemikiranku, ataupun ini tulisan mukhtasarun, ringkasan, yakni ma qala lafzu sawa'un kasura ma'nahu am la, ataupun nak tilik pada diri kitab ni ma qala lafzu wa kasura ma'na, memang betul-betul banyak makna seperti mana disyarahkan oleh para ulama. Mukhtasarun fima, pada barang la budda, tak dapat tidak, likulli muslimin, bagi tiap-tiap orang Islam, min ma'rifatihi, daripada ketahuinya, nyama, min ma'rifatihi, min ma'rifatihi, mana bukan kulli muslim, ataupun min ma'rifati, daripada mengetahuinya, nyama, au ma'rifati, ataupun mengetahui mislihi, seumpamanya nyama. Baik. Misli ma fihi min al-ahkam. Cara baik domain lah. Misli ma fihi min al-ahkam min al-mukhtasarat al-ukhra. Kita tengok ah. Ni boleh padam tak? Boleh Jimmy. Baik, saya kata apa? Fahada mukhtasarun fima la budda likulli muslimin. Ini ialah ringkasan pada benda yang tak dapat tidak, yang ni mesti tiap-tiap orang Islam min ma'rifatihi, daripada apa? Ketahuinya nyama, au ma'rifati mislihima. Apa maksudnya? Benda ni dah ringkasan pada menyatakan, jadi fi bayani, pada menyatakan apa? Benda yang wajib tiap-tiap orang Islam mengetahuinya, nyama. Tidak? Mengetahuinya, mengetahui apa? Ma tu apa dia? Sini. Daripada hukum hakam. Jadi kalau kata min ma'rifatihi, ma sini pada bayan dia. Minal ahkam. Inilah ringkasan pada menyatakan hukum hakam yang tak dapat tidak bagi orang Islam mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui hukum hakam, InsyaAllah. Atau mengetahui umpamanya hukum hakam. Apa maksud sini? Mengetahuinya, ma'rifatihi, makna ma'rifati al-ahkam fi hadza al-mukhtasar. Daripada mengetahuinya, wajib orang Islam mengetahuinya apa? Mengetahui hukum hakam yang mana di dalam kitab ini. Oi, kalau gitu tak mengaji kitab ni biasa. Nak dia kata apa? Inilah ringkasan pada menyatakan hukum hakam yang wajib tiap-tiap orang Islam mengetahuinya. Mengetahui apa? Mengetahui hukum hakam yang ada, yang wujud dalam kitab ni. Kalau gitu tak ngaji kitab ni biasa lah. Au ma'rifati mislihi, atau mengetahui umpamanya. Tak kitab ni, tapi kitab dia yang selevel, yang semartabat dengan kitab ini. Kitab Jawi, kitab Arab. Lepas dia kata apa? Dalam masa dia promote kitab dia promote kitab orang lain juga. Ma'rifati mislihi. Jadi mislihi dia. Ma'rifati misli al-ahkami fi hadza al-mukhtasar. Apa dia? Fi hadza al-mukhtasar min al-mu'allaf min al-mukhtasarati al-ukhra. Wajib bagi tiap-tiap orang Islam mengetahuinya. Mengetahui apa? Hukum hakam dalam kitab ni. Kau tak kaji kitab ni? Au ma'rifati mislihi. Ataupun dia mengetahui umpamanya. Mengetahui umpamanya? Mengetahui seumpama hukum hakam yang ada dalam kitab ni. Apa dia?
minal mukhtasaratil ukhra, daripada ringkasan kitab-kitab yang lain. Kitab Jawi, kitab Rumi, kitab Arab. Tak mesti ikut kitab pun apa? Mak empak ajak. Cara mayang guni, cara puasa lagu ni, cara gini. Ajak lah kau. Pun memadai. InsyaAllah. Jelas ibarat. Aus ni awli takhir. Ada awli ibahah boleh ke? Ibahah boleh campur di antara apa? Ma'atuf wa ma'atuf alaih. Boleh tak ambil dua-dua? Boleh. Ini khair Ni aus ni pada awli ibahah. Ibahah boleh. Ibahah dua-dua kan? Ibahah dua-dua. Sini dulu. Min furudit taharah. Sini dia buat apa? Min furudit taharah. Min tu bayar pada kata ma. Yang ni yang Musonef sebut min furudit taharah. Bayar pada kata ma. Jadi kalau di sini Musonef datangkan ma tu dengan apa? Bayannya. Jadi kalau kita buat bayan macam ni boleh juga. Bayan ni untuk apa? Bayan ni ialah yang umum. Ini umumnya ahkam. Jadi Musonef datangkan min bayan juga. Bayan apa? Bayan yang lebih khusus. Sebab hukum hakam ni luas. Jual beli hukum hakam. InsyaAllah. Cuma nak buat minal ahkam sebab apa? Sebab nak dobit kat sini. InsyaAllah. Nak mudahkan dobit ini. Boleh? Min tu bayan pada kata ma. Cuma min ma'rifati sini, kalau nak i'rab je, wa ba'du fa hadha mukhtasarun fima la budda li kulli muslimin min ma'rifati. Kalau kita nak buat dia min tu zaidah, kemudian jadi takdir kalamnya fa ba'du fa hadha mukhtasarun fima la budda ma'rifatuhu li kulli muslim. Jadi min ni tak ada takluk, min zaidah. InsyaAllah ni la budda ma'rifatuhu li kulli muslim. Min zaidah masuk pada la budda. Faham? Baik. Min furudit taharati, daripada fardu taharah. Bab bersuci lah. Wassalah, dan selawat dan solat. Bab mayang. Wa ghairi zalika. Wa ghairihima. Kita nusrah apa? Wa ghairihima nusrahna wa ghairi zalik. Ala kulli hal. Wa ghairihima domain balik mana? As-salah, at-taharah. Taharah as-salah. Simi, ghair maksudnya apa? Simi, ghair maksudnya apa? Tak tahu? Muhammad, ghair maksudnya apa? Selain, faham? Fayajibu ta'allumuhu. Maka wajib ta'allumuhu. Belajarnya. Yang mana? Belajarnya mana? Dua-dua. Nyama. Siapa nak gerak dulu. Tak habis sikit. Fayajibu ta'allumuhu. Hu balik mana? Ma. Wajib belajarnya. Menunjukkan apa di sini? Yakni wujuban ainiyan. Wajib fardu ain. InsyaAllah wajib apa Syekh? Wajib fardu ain. Fayajibu ta'allumuhu. Wajib fardu ain. Ini wajib setiap orang mengaji. Kata Imam Ba'abbad, tarkul ilmi minal kabair. Kalau wajib ta'allumuhu, kalau tinggal mengaji, minal kabair, daripada dosa besar. Maka orang ni tak sah jadi apa? Jadi wali. Tak mengaji fardu ain, tak sah jadi apa? Jadi wali untuk nikah. Alal mu'tamad. Sebab tarkul ilmi minal kabair, daripada dosa besar. Kenapa? InsyaAllah wajib belajar, yang ni tinggalkan mengaji ni dosa besar. Kelas. Cuma nanti ada dah bagi tahu kali dah kot. Apa maksud mengaji fardu ain? Jangan nampak di kitab je. Kalau tidak anta akan mendosakan akan kebanyakan orang awam pada hari ni. Kun rahmah ya Syekh. Jadi rahmah lah sikit. Siru ila Allah urjan wa makasir. Pergilah kepada Allah Taala dalam keadaan apa? Bengkok pun tak apalah, saya sampai Allah Taala. Urjan wa makasir. Ni dia kata apa? Sik-sik orang. Kita seorang je, syurga tu memang Tuhan buat kita seorang. Faham tak? Wa ta'limuhu. Dan juga mengajarnya. Mengajar ni apa hukum dia? Wajib tak? Wajib belajarnya nyama dan mengajarnya nyama. Mengajar tu wajib tak? Wajib. Wajib apa? Wajib fardu ain. Fardu ain. Habis semua orang mengajar. Siapa nak mengaji? Fardu kifayah. Ada kuasa. InsyaAllah. Mengajar tu apa? Fardu kifayah. Seorang sudah mengajar, sudah memadai. Anak tu diajar oleh bapak. Mak dia ajak dah. Mak ajak. Pak dia ajak dah. Hantar sekolah. Mak dia ajak dah. Faham tak? Hantar sekolah habis duit pun boleh tambah. Faham tak? Tu sebab mak pak tak ada fikir lah. InsyaAllah. Pergi sekolah kau ikut. Diam lagi pada mak pak.
mimman yahtaju ilaihi. Kata Imam Ibn Ruslan dan Zubair boleh kata, man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali. Tak tahu tanya. Man lam yajid mualliman faral hali. Tak ada guru kena cari. Kata Imam Ba'abad, hari ni bukan apa? Hari ni orang tak mengaji, sedangkan penuh ulama zaman dia ni. Kurung berapa? 1344 sekarang apa? 14 dah. Dia kata zaman dia ni orang tinggal mengaji, sedangkan dalam negeri dia penuh dengan ulama. InsyaAllah, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah tak nak kebaikan, Tuhan bagi faham pada bab agama. Mafhum mukhalafah dia berkata Ba'abad, man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fid din. Kalau Tuhan tak mau dia jadi baik, Tuhan tak mau bagi dia mengaji bab agama. InsyaAllah. Mimman yahtaju ilaih. Sikit lagi. Daripada siapa. Tak. Jadi min tu sangkut pada kata yajib. Wajib itu daripada siapa? Wajib mengajar. Wajib belajar tu daripada orang. Yahtaju. Yang perlu. Ilaihi kepadanya. Nya mana? Nyama. Jadi perlu sini muraknya apa? Perlu ni sebab apa? Yahtaju ilaihi. Sebab apa? Dil jahl. Kerana jahil. Sama ada perlu pada ta'allum. Jadi sebab jahil perlu pada ta'allum, belajar. Sebab nak kena mengajar tu sebab apa? Sebab jahil. Yahtaju sebab apa? Perlu sebab apa? Dil jahl. Kerana jahil. Sama ada pihak ta'allum atau pihak ta'lim. Minas sigar. Bayar pada kata apa? Siapa yang perlu tu? Minas sigar. Daripada budak-budak. Tak apa. Minar rijal. Daripada apa? Daripada lelaki. Lepas tu? Nisa. Wan nisa dan perempuan. Perempuan pun wajib mengaji ya. Tak lagi. Was-sigar dan juga kanak-kanak. Wal kibar dan orang besar. Orang tua pun kena ngaji juga. Wal ahrar ada. Al ahrar apa dia? Orang merdeka, jam'u hur. Wal abid apa dia? Hamba. Hamba pun wajib mengaji. Faslun furudut taharah sittatun. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamba ni kalau ada izin dia. Izin. Kau wajib ngaji. Dia tak bagi izin pun terajar dah.